منكم تقبل يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dakwah dan tabligh, dakwah dan fadilatnya. Hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li'ammihi qul la ilaha illallah ashhadu laka biha yawmal qiyamah. Qala laula an tu'ayyirani Quraisyun yaqulu innama hamalahu ala zalikal jaza' la aqrartu biha 'ainayka 'ainaka fa anzalallahu innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Rawahu Muslim. Bab ad-dalil an sihhatil Islam. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berkata kepada bapa saudaranya, yakni Abu Talib semasa dia hampir meninggal dunia, wahai bapa saudaraku, ucapkanlah la ilaha illallah, dengan berkat kalimah itu saya akan menjadi saksi untuk membela-Mu pada hari kiamat. Abu Talib telah menjawab, kalaulah tidak kerana takutkan orang Quraisy akan mengata-ngatakan bahawa Abu Talib mengucapkan kalimah semata-mata kerana takutkan mati, maka pasti aku sejukkan matamu dengan mengucapkan kalimah itu. Oleh itu Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan ayat Al-Quran, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha, yang bermaksud kamu tidak boleh memberi hidayah kepada sesiapa yang kamu kasihi, tetapi Allah Subhanahu wa taala memberi hidayat kepada sesiapa yang Dia kehendaki. Hadis riwayat Muslim. Alhamdulillah tuan-tuan beliau, pagi ini kita membaca hadis yang pertama. Hadis yang pertama di bawah tajuk dakwah dan tabligh, dakwah dan fadilatnya. Hadis yang pertama hadis daripada Abu Hurairah. Abu Hurairah ni nama yang dah biasa kita sebut. Paling banyak melewatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ada 5370 lebih hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Dalam hadis ni Abu Hurairah menceritakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bercakap kepada ammihi, kepada bapa saudara dia. Bapa saudara dia ni biasa kita tahulah namanya Abu Talib. Yang mana ketika bapa saudara dia ni nak mati, Nabi SAW hadir pada ketika itu di sebelah Abu Talib. Dan waktu yang sama juga yang ada ialah saudara Nabi Abu Talib yang ada Abu Jahal. Abu Jahal pun ada pada ketika itu. Abu Sufyan pun ada. Jadi orang besar musyrikin Mekah pada ketika itu ada. Bersama dengan pak saudara dia. Sebab pada ketika itu Abu Talib ni orang kata dia besar, penguasa paling besar, PM lah. PM dekat Mekah pada ketika itu. Kemudian ketika mana Nabi SAW bersama dengan Abu Talib tu, dia cakaplah kepada pak saudara dia, sebutlah la ilaha illallah, katakan kalimah la ilaha illallah asyhadu laka, yang mana hanya cakap dengan kalimah la ilaha illallah itu, kata Nabi, aku akan menjadi saksi bagi engkau yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Kemudian qala, dijawab oleh pak saudara dia ni, kata Abu Talib ni, kata laula an tu'ayyirani Quraisyun, dia kata kalaulah, dia kata tidak kerana aku ni dia rasa malu, dicaci, dipelekeh oleh golongan Quraisy, musyrikin Mekah. Sebab masa itu ada Abu Jahal. Orang Abu Jahal ni duk provoke pak saudara Nabi ni. Nanti kena kutuk, kata bahawa Abu Talib ni dah tak beriman dengan
dengan agama yang terdahulu, takut mati gitu. Maka kata Abu Talib, dia kata innama hamalahu ala zalikal jaza la aqrartu biha ainaka, dia kata setakat nak cakap la ilaha illallah itu, kata Abu Talib, sangat mudah bagi aku, dia kata memang tak ada masalah, la aqrartu biha, nah aku boleh sebut untuk menyejukkan mata kamu, wahai Muhammad, untuk memberi kamu kepuasan bagi Nabi ni, puas hati lah, boleh sangat, tak ada masalah, kata dia. Maka diturunlah ayat Al-Quran yang Allah sebut innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Allah pun menurunkan ayat Quran yang menyebutkan maksud dia, sungguhnya engkau wahai Muhammad tidak boleh memberi hidayah kepada orang yang engkau kasihi, yang engkau sayangi, tetapi yang memberi hidayah itu ialah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tajuk dia dakwah dan tabligh, dakwah dan fadilatnya. Jadi tara Nabi tu, tara standard level Nabi yang kita kata doanya makbul, yang kita dah kata segala-galanya kehebatan daripada Nabi tu, Nabi pun berdakwah, pak saudara dia pun tak beriman. Duk tiap-tiap hari. Kalau nak kira pak saudara Nabi yang nama Abu Talib ni, daripada Nabi tu, daripada kecil dia yang jaga, dia yang bela daripada kecil. Kita ni duk berangan nak jumpa Nabi, kan? Tak jumpa-jumpa. Dalam mimpi je tak jumpa-jumpa, duk berangan, teringin nak jumpa Nabi tapi tak jumpa. Yang namanya Abu Talib ni duk main sepak terajang dengan Nabi, pada kecil duk jaga Nabi. Tahu perangainya, akhlaknya, sifatnya, segala-galanya tentang Nabi tu ada. Tiap-tiap hari duduk dengan Nabi, tahu. Dan dia sangat sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pun duk jaga Nabi. Dia dapat pesanan daripada Abdul Muttalib, datuk dia, kena cover betul-betul anak saudara dia ni, dan dia cover, dia pertahankan. Tetapi nak ceritanya yang namanya hidayah Allah ni, walaupun dia tahu duduk sekali, tapi Allah tak beri. Apa kalau kita nak tengok yang kurang ada pada Abu Talib ni? Apa yang ada kurang pada dia? Semua ada. Orangnya baik, dia bukan jenis orang jahat, pembesar, kedudukan, semua benda dah ada pada Abu Talib. Tapi yang katakan hidayah Allah tu ialah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan engkau wahai Muhammad tak boleh bagi hidayah pada yang engkau kasihi, tapi Allah yang beri hidayah. Satu, ada tempat ayat yang lain yang Allah sebut Allah Ta'ala akan beri hidayah pada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Juga Allah Ta'ala tak sebut kepada orang yang Allah sayang. Nah, disebut ayat tu, kita kena faham. Allah sendiri dia bagi hidayah pada yang Allah kehendaki. Maksudnya kalau orang-orang yang kafir ni tentulah orang yang tidak disayangi, tapi Allah beri hidayah. Kehendak Allah tu Allah Ta'ala je yang tahu, kan? Jadi Allah yang menentukan orang yang layak, orang yang tak layak. Kadang-kadang kita tengok orang tu kafir, orang tu jahat, kan? Tapi Allah Ta'ala bagi hidayah. Ikut logik akalnya, jahat, perangai buruk ni campak dalam neraka je lah, kan? Perangai buruk, kan? Tapi nak cerita Allah sendiri, dia bagi hidayah pada orang yang dikehendaki. Allah Ta'ala tak sebut aku bagi hidayah pada orang yang aku sayang, tak? Kan? Maksudnya orang yang tak disayang Allah Ta'ala tak bagi hidayah. Allah Ta'ala tak sebut begitu. Jadi Allah Ta'ala kata orang yang Allah Ta'ala bagi hidayah ni yang Allah kehendaki. Jadi bukan yang orang yang Allah Subhanahu Wa Taala sayang. Begitu juga Allah Taala pesan benda yang sama pada Nabi. Nabi pun tak boleh bagi dia tingginya nilai hidayah. Jadi kita kalau dalam kita berdakwah lah, kita berdakwah pada diri kita sendiri kepada anak beranak kita, pada mak ayah kita, adik beradik, kawan taulan, jemaah-jemaah kita kena faham konsep hidayah Allah ni begitu. Kita hanya sampaikan. Sampai sebut orang nak ikut, tak nak tu dah luar daripada batas kuasa kita. Kita sebutlah baca hadis tu, baca ayat Quran bagi, tapi dia tak jatuh dalam hati. Kalau kita nak tengok mudah, benda jahat ni semua orang tahu. Semua orang tahu. Tetapi orang buat juga, kan? Benda tu jahat. Tengok dia faham, tapi dia terus melakukan benda yang tak baik. Dan kalau cerita tentang benda-benda yang baik, orang tahu. Semua orang tahu. Cuma bila kita sebut tu sebagai ingatan, ingat lagi. Tapi kita tak buat juga.
Nak dapat hidayah tu, dia satu bentuk kekuatan. Dia ada disebut taufik, dia ada disebut hidayah. Hidayah tu sebagai petunjuk. Taufik itu ulama kata melaksanakan hidayah itu. Adalah beberapa takrifan yang berikan para ulama. Sekarang ni dalam bentuk hidayah tu, kita ni dah tahu dah semua benda-benda baik. Cuma kekuatan untuk kita laksana satu, kemudian kita maintain dengan apa yang kita laksana tu. Kekuatan tu kita tak ada. Yang itulah kita kena minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada untuk diri kita, sama ada untuk ahli keluarga, rakan, taulan, jiran kita, jemaah kita kena minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah beri kekuatan itu, letaklah kita dekat mana-mana kedudukan pun, kita memang boleh laksana kekuatan tu kita. Dia kadang-kadang kita didik anak, isteri, suami kan, benda-benda baik tu dia bukan tak tahu dah semua, tapi tak buat tu ni berhenti buat. Ini kekuatan tu, buat terus, maintain buat tu. Yang tu bukan milik kita tapi milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang kita tengok rakan-rakan kita yang istiqamah dengan qiyamnya, istiqamah solat berjemaahnya, istiqamah solat sunatnya, terfikir, kenapa aku tak jadi macam tu Terfikir dalam kepala. Tengok baik, bagus je kan. Cakapnya elok, beradab semua. Aku bukan tak boleh buat macam tu, boleh buat. Tapi kenapa aku tak jadi macam tu? Aku tak buat macam tu. Kekuatan tu. Kuat kita tu. Dan kita faham tu. Jadi bila kita nampak benda-benda ni, kita belajar daripada sekeliling orang kita. Jadi kita cepat-cepat angkat tangan, tak nak menam hati tu. Ya Allah, ya Tuhan, aku ni nampak ada benda baik tapi kuat nak buat. Jadi kita sentiasa terus berdoa. Doa minta supaya Allah berikan kita kemampuan untuk buat. Tahu kita ni semua tahu dah. Ni muka alim-alim, muka ahli syurga semua dah ni. Kita nak kuat tu, dapat. Dan istiqamah atas kekuatan. InsyaAllah kita fahami, kita amal dan sampaikan. Wallahu a'lam. Subhanakallah. Wa asita. Lillazina aman.